Baiklah, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua penonton Sumber Kini. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa lagi dalam segmen Kata Sumber, yang mana setiap minggu kami bawakan kepada anda topik-topik yang panas berkaitan dengan isu politik terutamanya. Dan kepada semua penonton, jangan lupa untuk like dan share live kami pada malam ini dan subscribe kami di YouTube Sumber Kini. Dan kita nak teruskan kepada perbincangan kita pada malam ini dengan tajuk tukar nahwada UMNO untuk muafakat nasional. Ada tanda soal di belakang itu. Dan pada malam ini kita bersama dengan dua orang panel jemputan, satu di studio dan satu di talian sekarang ini. Dan tentunya di studio, di sebelah kiri Hanim perkenalkan terus blogger Amir Hijaz Fans yang cukup terkenal, yang cukup panas apabila mengeluarkan satu isu itu. Apa khabar saudara Kamal Amir? Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Untuk semua pelayar-pelayar, moga semua sihat walafiat. Alhamdulillah, insyaAllah semuanya sihat Melaka. Dan seterusnya hanya menjemput kepada panel yang seterusnya, iaitu Prof. Dr. Azmi Hassan, penganalisis geopolitik. Apa khabar Prof? Khabar baik. Assalamualaikum Datuk Kamal. Ya. Baiklah, nampaknya kedua-dua panel kita sudah pun bersedia untuk membincangkan tajuk pada malam ini yang berkenaan dengan nahwada UMNO untuk muafakat nasional. Perlu ke ditukar demi kesejahteraan muafakat nasional? Dan soalan yang pertama Hanif ingin ajukan kepada saudara Kamal Amir. Walaupun indikator PRM Melaka menunjukkan UMNO melalui Barisan Nasional selesa memenangi majoriti, namun ada juga suara-suara dalam parti sendiri yang mahu kerjasama dengan PAS 05 Muafakat Nasional diteruskan. Mengapa ini berlaku, saudara Kamal? Maksud Hanim macam mana? Walaupun kita dapat lihat di Melaka itu Barisan Nasional memenangi majoriti, namun masih lagi ingin bekerjasama dengan Muafakat Nasional, walaupun Muafakat Nasional tidak ada di Melaka pada PRM Melaka yang baru-baru ini. Saya tak jangka lah Muafakat Nasional ada lagi. Prof, I tak tahulah. Saya merasakan Muafakat Nasional dah tak ada. Kalau ikut lagi statement-statement Presiden, memanglah sebagai warga bangsa, sebagai orang Melayu, kita mengharapkan ada penyatuan. Tapi apalah arti penyatuan? Apalah artinya perkahwinan kalau suami kita asyik mencerca isteri tua? Jadi isteri muda saja yang dipuja. Apalah artinya perkahwinan itu? Ataupun kita ni sebagai suami dan dia sebagai isteri, dia pergi keluar, dia berskandal dengan orang lain, dia kutuk pula suami dia, tak boleh perform lah, suami begitu, suami begini. Jadi bagi saya kalau itu keadaannya, yang terbaik adalah perceraian. So jadi bila Hanim bertanya dengan saya soal Muafakat Nasional, saya tertanya-tanya, adakah lagi Muafakat Nasional? Atau perlukah lagi Muafakat Nasional? Apakah perlu Muafakat Nasional? Sebab saya tak tahu Prof, saya harap Prof dapat mendengar punya pandangan saya, Prof. Saya merasakan dalam keadaan sekarang mereka menyatakan penyatuan ummah, tapi hanya untuk UMNO, PAS dan PBM. Bagaimana dengan Parti Keadilan? Bagaimana dengan Parti Pejuang? Bagaimana dengan Parti Warisan? Bagaimana dengan Parti Amanah? Apakah mereka bukan orang Melayu? Ini pandangan saya lah, saya peribadi. Kalau nak kata menyatukan, satukan semua. Tetapi nak disantunkan hanya spesifik supaya UMNO berbaik dengan PBM, bagai barang dijauhkan Allah lah. Sebab kita tahu, saya dari awal lagi saya tak bersetuju sebab wujudnya PBM itu, asasnya PBM bersatu ini adalah untuk menjalankan UMNO. Bagaimana kita nak menerima keadaan begitu? Kita dah ada bermasalah dengan PAS sekian lama. Jadi bila ada Muafakat Nasional, kita menyantunnya. Dan sebab itu saya melihat pada tanggal 14 September 2019 ya, piagam itu ditandatangani oleh Presiden UMNO bersama dengan Presiden PAS dengan lenangan air mata warga bangsa. Tidak tak menyebut bangsa lain, tidak parti lain, tak maaf. Maksudnya hanya UMNO dengan PAS bila bersatu, satu negara mengalirkan air mata. Tapi hari ini air mata itu sudah tak bernilai lagi. Apabila suami dapat isteri muda,
nenek isi tua dia tak gunalah dah. Itu pandangan saya. Ya. Ya, itu pandangan saudara Kamal mengenai muafakat nasional yang dikatakan Ya. perlu bercerai. Ibaratkan seperti perkahwinan, sudah sampai ke waktu perceraian sebenarnya. Dan kita juga ingin mendengar daripada Prof Azmi sendiri. Adakah Prof merasakan perceraian ini sudah pun nampak untuk muafakat nasional ini sebenarnya, Prof? Ya, beginilah Hanim dan juga Datuk Kamal. Bagi saya perceraian tu belum sampai ke peringkat betul-betul cerai lagi. Muafakat nasional masih ada. Tetapi cuma seperti kata orang putih baru separation lah. Dia baru separation. Saya nak bersikap positif. Kerana 14 September tu saya ingat lagi masa 14 September, kerana 14 September itu hari jadi saya, Datuk Kamal, dan juga Hanim. Jadi bagi saya itu muafakat nasional ini boleh dihidupkan. Cuma pas lah seperti kata Datuk Kamal tadi, dia ada isteri muda, isteri yang dikatakan lebih selesa dalam hal ni, bersatulah. Tapi dalam keadaan sekarang saya melihat PAS belum lagi terdesak, walaupun Melaka telah mempamerkan sepatutnya PAS dah terdesak. Tapi saya pun tak faham juga kenapa PAS dikatakan tidak terdesak, tidak mahu bersama-sama dengan UMNO. Mereka menggunakan alasan supaya bersatu ditarik masuk bersama muafakat nasional. Bagi saya tak ada masalah. Bersatu boleh masuk, tetapi pada mula-mulanya PAS dan UMNO perlu dominan dulu dalam muafakat nasional. Jadi bila bersatu masuk, bersatu adalah adik. Dan bila adik, dia kena ikut dengar cakap abang-abang PAS dan UMNO, terutama sekali dalam pembahagian kursi. Jadi dalam hal ini PAS perlu pandai berstrategik, kerana mereka perlu dikatakan takkan nak duduk kat Kelantan dan Terengganu dan mungkin Kedah saja. Mereka perlu mengembangkan sayap mereka. Jadi sebab itu saya katakan PAS masuk dulu dalam muafakat nasional, kemudian barulah panggil bersatu dalam hal ini. Jadi dengan cara itu saya rasa lebih baik untuk dikatakan membawa masuk bersatu daripada PAS mula-mula nak memaksa UMNO menerima bersatu. Hanim. Ya, silakan. Prof. Hanim. Ya, ini. Saya perlu menjelaskan bahawa antara UMNO dengan PAS sudah pun mencapai satu persetujuan awal. Ya, selepas wujudnya muafakat nasional, apabila jawatankuasa teknikal yang dipromosikan oleh Timbalan Presiden PAS dan Timbalan Presiden UMNO bersetuju menerima kehadiran PBM. Begitulah mulianya UMNO ni mau menyantuni. Tapi masalahnya dah ada dalam tu, saya selalu kata macam mengundang ular masuk dalam kelambu. Buat apa nak dipatuk UMNO ni pula? Ini masalahnya. Jadi kemudian PAS pula pada dia letakkan syarat. Bila dah ada permasalahan begini, kalau nak mesti terima juga dengan PBM. Kenapa mestikan letakkan ultimate? There shouldn't be any ultimate. Dalam politik ni, Prof, saya tak tahulah Prof. Bagi saya, apa-apa pun ada perundingan. Jadi UMNO bersetuju, PAS bersetuju, okey, kita terima PBM. Dah elok dah tu. Tiba-tiba apa yang berlaku di Sabah? Satu, kita dah tahu bahawa PBM ni penyakitnya kita akan ada. Tapi okeylah, kita santuni jugalah. For the sake of muafakat nasional. Untuk menyantuni supaya PAS rasa selesa. Okey, tiba-tiba berlaku pilihan raya di Sabah. Oh, pedih. Apabila kita dikhianati, apabila mereka bermain mata, kata tak tanding, letakkan calon, tiba-tiba ada calon bebas. How you feel? Jadi sebab itu, pimpinan UMNO tidak mampu untuk menolak pandangan ahli akar umbi yang merasakan dirinya seolah dipersendakan. Yang ini yang saya katakan, kadang-kadang pimpinan PAS dia tak dapat menyelami hati dan perasaan. Dia merasakan dia je betul. Ini masalah sebenarnya. Sebab bila begitu, bila dah timbul begini, timbullah kata mengata. Akhirnya UMNO merasakan dengan PAS ni
Dengan PBM pun dia ada masalah besok, dengan UMNO dia ada masalah, dengan parti dengan Pak Purnam masalah, dengan DAP dia bermasalah, dengan PKR dia bermasalah. Batai ke dia lah dengan masalah kalau gitu. Itu dari si kendak akar umbi berasakan sudah sampai masanya biarlah PAS dengan cara dia, UMNO melalui jalan sendiri. Sila ma'am. Ya, baik, terima kasih Prof dan Saudara Kamal atas awal hujahnya yang cukup panas. Sudah pun panas di awal ini. Dan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Prof dan Saudara Kamal tadi, nampaknya muafakat nasional ini sukar dilaksanakan lagi. Jadi seperti yang dikatakan oleh Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan pihaknya hanya bertepuk sebelah tangan. Dan Presiden PAS menyatakan jangan pisahkan PAS dan PN. Jadi berlaku isu mungkin orang ketiga, orang kedua dalam muafakat nasional ini. Jadi dia macam lagu lah ni, jangan pisahkan. Begitulah akrabnya antara PAS dengan PN. Kita ni macam letih lah fikir benda tu. How we to move forward? Tanya Prof lah. Baik Prof. Jadi dengan statement Presiden UMNO iaitu mereka hanya bertepuk sebelah tangan, adakah itu menunjukkan titik noktah terakhir daripada UMNO sebagai signal kepada PAS bahawa mungkin MN tidak akan ada lagi untuk PR15 akan datang? Tidak, saya rasa UMNO tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Melaka, tepuk tangan daripada UMNO itu sebenarnya disambut oleh akar umbi. Daripada akar umbi, bukan akar umbi UMNO, akar umbi PAS itu sendiri yang merasa resah kenapa tidak bekerjasama melalui muafakat nasional di Melaka itu sendiri. Jadi bagi saya, walaupun UMNO bertepuk tangan, tapi ramai yang masih tak faham kenapa UMNO sanggup bertepuk tangan merendah diri adalah kerana UMNO tahu muafakat nasional itu lebih kuat berbanding dengan barisan nasional seorang. Dan jikalau muafakat nasional itu lebih kuat, maka UMNO sanggup bertepuk tangan. Tapi harapannya adalah kalau Melaka tidak boleh dikatakan memaksa pemimpin PAS supaya memikirkan di manakah kedudukan mereka yang lebih baik menghadapi PR15, saya merasakan bahawa akar umbi PAS itu masih ada harapan untuk memaksa pemimpin mereka supaya pentingkan dikatakan muafakat nasional daripada pentingkan bersatu itu sendiri dalam menghadapi PRU15. Kerana bagi saya lah, kalau PRN Melaka itu tidak dapat menyedarkan pimpinan PAS, harapan saya sebelum ini adalah PRN Sarawak boleh menyedarkan mereka, tapi masalahnya PAS hanya bertanding satu kerusi saja. Kalau dulu 11 hanya satu, jadi kalau mereka tewas pun tak nampak sangat ketewasannya itu. Jadi harapannya Hanim dan Datuk Kamal, saya masih melihat harapannya masih ada. Cuma ia bergantung kepada akar umbi PAS untuk memaksa pemimpin mereka supaya mana arah tuju mereka selepas ataupun ketika PR15 itu. Jadi sebab itu saya katakan dalam ketika ini baru separation saja, belum bercerai 100%. Tak itu lagi. Prof, saya bersetuju dengan pandangan Prof sebab saya berada di Melaka sepanjang musim pilihan raya. Akar umbi memang jelas. Dari peringkat akar umbi PAS, mereka sayang, malahan mereka merasakan seolah sia-sialah air mata yang tumpah. Tetapi masalahnya pimpinan, kepimpinan utama terajunya sekarang. Saya bagi contoh, bila Prof menyebut tentang Sarawak, dia dengan PN sendiri pun dia langgar. Berapa kali Datuk Tan Sri Muhyiddin katakan, PAS jangan bertanding, jangan letak calon. Pergerakan Nasional tak akan bertanding. Tiba-tiba parti PBM bertanding atas tiket apa ini bebas. Dan kemudian withdraw kemudian. And then PAS meneruskan juga. Dia langgar. Ini pun tak tahu lah orang PBM sama ada mereka sedar tak sedar. Ini perangai begitu. Pimpin nakoda kapal tu. Bukan anak buah. Warga PAS, angkar ubi. Saya tahulah sebab saya adalah veteran UMNO. Kita menyantuni dengan Sabikun. Sabikun ni juga macam veteran UMNO yang berusia 55 tahun, warga PAS semua. Kita amat mengharapkan. Dan malahan Sabikun cukup kecewa bila melihat keadaan begini. Kenapa pimpinan mereka sebegitu? Tapi terpulang lain. Mereka dengan parti mereka. Tapi yang hairan sekarang ni, kenapa pula nak dikaitkan dengan Presiden UMNO?
Ini yang buat saya marah ni. Sila ni. Okey. Mungkin tajuk ini akan buat Datuk Saudara Kamal sedikit panas sebab tukar nakoda UMNO untuk MN. Jadi kena tukar presiden ke baru MN boleh berfungsi dengan baik? Ya. Tanya Prof. Ya Prof, adakah kita perlu menukar Presiden UMNO untuk MN lebih berjaya, lebih maju pada akan datang, Prof? Yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menubuhkan mufakat nasional ketika UMNO PAS menjadi pembangkang adalah Presiden UMNO itu sendiri. Ketika Presiden UMNO dikatakan ditekan sehebat-hebatnya oleh orang UMNO sendiri supaya jangan bekerja sama dengan PAS, Presiden UMNO bertekad meneruskan rancangan beliau. Jadi bagi saya tajuk tu tak kena sangat. Maknanya kemudi tu dah ada dah. Maknanya pilot tu memang dah betul lah. Kerana pilot itu yang memperjuangkan mufakat nasional. Dia masalahnya sepatutnya untuk menghidupkan mufakat nasional bukan tukar kemudi UMNO. Sepatutnya ditukar kemudi PAS itu. Sebab saya lihat yang menjadi masalah adalah kepimpinan PAS. Saya pun tak tahu kenapa apa yang mereka lihat sangat tak nak masuk mufakat nasional. Mereka sayang sangat ke bersatu, memang kita faham. Kerana dengan keadaan sekarang, mereka tidak mahu memungkiri ataupun mengkhianati bersatu. Tapi seperti kata Datuk Kamal tadi, apa yang mereka lakukan di Sarawak adalah mengkhianati Presiden bersatu sendiri. Orang kata jangan bertanding, dia bertanding. Jadi itu saya tak faham juga strategi kepimpinan PAS itu. Saya melihat mereka melihat hanya untuk jangka pendek saja, keuntungan jangka pendek. Sebab jangka panjangnya adalah PRU15. Bukan saja dikatakan penting untuk parti PAS, untuk UMNO bersatu, tapi kepentingan ummah orang Melayu Islam itu sendiri. Kerana kita lihat apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak adalah mereka hanya akan menyokong parti di Semenanjung itu yang dapat menubuhkan kerajaan. Kalau Barisan Nasional berseorang diri saja, memang sukar sedikit untuk menubuhkan kerajaan. Tapi kalau bersama Mufakat Nasional, harapannya cerah untuk menjadi dominan PRU15 di Semenanjung itu. Nadim. Baik, terima kasih Prof. Dan saya tertarik dengan satu perkataan Prof, liat apa yang liat je di dalam pimpinan PAS ini untuk meneruskan kerjasama dalam MN ini. Dan kepada penonton, jangan lupa tinggalkan komen anda kerana mungkin komen-komen anda itu akan menghangatkan lagi perbincangan kita pada malam ini bersama dengan Saudara Kamal dan Prof. Now, Anim, saya nak bercakap juga Prof kata ni. Silakan, Prof, saya bukan menyanggah ya. Bila kata kerjasama untuk mewujudkan kerajaan pusat, okey, maka Sabah dan Sarawak ni dia follow through. Kan, itu biasalah kan, kita punya saudara kita di Sabah dan Sarawak. Bagi UMNO, kita ada choice. Kalau ini keadaannya, apabila PAS dah begitu, bagi saya lah, pandangan saya, ini bukan pandangan Presiden kita ada lagi pula kerjasama dengan PKR, kita ada pula dengan Amanah. Why can't we? For the sake of the nation, untuk negara kita, untuk bangsa kita. So kalau kita dengan ini dengan PKR, dengan Amanah, lebih banyak keberuntungan pada UMNO. Saya bagi contoh, saya tak tahu Prof setuju atau tidak setuju. Kita untuk menyantuni mufakat nasional, kita menghadapi masalah cukup besar di Terengganu. Apabila pimpinan Akar Umbi, pimpinan negeri Terengganu, Datuk Mat Syed, dia kata dia langgar. Macam mana kita nak santuni? Satu. Yang kedua, suka tak suka kalau ada mufakat nasional, atas nama kesepakatan, secara dengan rendah dirinya, kita menyerahkan Kedah pada PAS. Sedangkan Kedah juga satu ketika dulu adalah negeri di mana dominasinya UMNO. Sebab saya kata, kalau nak bercakap soal keberuntungan, ini yang saya dah hairan kenapa PAS, macam saya setuju dengan Prof tadi, dia tak memikirkan jangka panjang. Jangka panjangnya kalau bersama, suka tak suka, UMNO terpaksalah pujuk pemimpin di Terengganu. Tapi sebelum itu, sebelum muktamar PAS tahun lepas, sekarang ni ketua pemuda lah. Dulu dia naib ketua pemuda. Dia kata dia nak bertanding di semua kerusi parlimen, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu. Itu keadaannya bagi saya dah bagi betih nak peha lah. Bagi saya, itu bukan ada toleransi, itu bukan ada kerjasama. Kalau nak sama-sama duduk bincang. Dan saya ingat dari saya jatuhkan teknikal, Tuan Ibrahim menyantuni bersama dengan timbalan Presiden UMNO. Dah bersetuju dari segi pembaik kursi, tak payahlah fikir orang lain, kita sama kita. Dan sekarang tiba-tiba kait kepada Presiden, apa hal?
Mana ada masalah presiden? Macam kata Prof, presiden bagai narak. Dimaki, dituduh macam-macam. Tapi presiden dia kata apa pun, saya ingat lagi antara kenyataan presiden, dia kata dia teringat kehendak Allahyarham Tuan Guru Harudin. Tuan Guru Harudin kalau boleh biarlah PAS dengan UMNO ni bersatu apa semua ni. Bukan? So jadi dia dah berusaha begitu pun nak ditukar dia. Apa pasal? Kerana PAS sekarang ni berada dalam kerajaan keluarga Malaysia. Tak boleh lah begitu, brother. Asyik nak untung aja berniaga ni. Tokek layar-layar pun tergolek. Saya tak mau cakap tentang benda lain. Jadi, Prof, adakah boleh saya katakan PAS sekarang ini selesa apabila diberikan jawatan di dalam kerajaan sehingga Muafakat Nasional ini bukan Muafakat Nasional, kerajaan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia ini terlalu selesa di dalam keluarga Malaysia ini sehingga melupakan keluarga yang satu lagi. Ya, Hanim, itu yang dikatakan persepsi kebanyakan orang kenapa kepimpinan PAS itu masih tidak mahu dikatakan bersama-sama dengan UMNO. Mungkin mereka selesa dengan jawatan itu. Tapi bagi saya itu yang memelikkan saya kerana keselesaan jawatan itu tak lama sebenarnya. Kalau 2-3 hari lepas mengatakan biarkan Datuk Seri Ismail Sabri meneruskan sehingga 2023, kemungkinan tak akan sampai kepada 2023. Mungkin lebih cepat daripada itu. Jadi bagi saya keselesaan itu hanyalah sementara. Adakah mereka tidak mempunyai keyakinan bahawa dengan Muafakat Nasional itu entiti Muafakat Nasional boleh menubuhkan kerajaan? Telah dibuktikan juga di Melaka, entiti Perikatan Nasional itu adalah begitu rapuh. Jadi keselesaan itu pada ketika ini saja. Jadi sebab itu saya tak faham strategi pemimpin PAS itu, kenapa mereka masih bertekad seolah-olah tak mahu menghidupkan Muafakat Nasional, sedangkan di Melaka dan juga 2-3 pilihan raya kecil sebelum ini, Muafakat Nasional itu adalah satu entiti yang kuat yang dapat dikatakan mengumpulkan sokongan pengundi-pengundi Melayu dan juga pengundi Islam. Jadi itu yang dikatakan bahawa mesti ada sebab lain kenapa mereka bersungguh-sungguh tak mahu menghidupkan Muafakat Nasional. Tapi kalau ikutkan data Perikatan Nasional itu, dan data terbaru adalah di Melaka, Perikatan Nasional Bersatu dan PAS itu adalah tidak kukuh, tidak mendapat sambutan daripada kumpulan penyokong yang mereka harapkan dapatnya daripada UMNO. Jadi itu yang dikatakan keselesaan itu dikatakan mungkin persepsi saja. Mungkin ada sebab lain. Itu yang saya suka nak memahami strategi kepimpinan PAS, Anim. Ya, itu daripada PAS sendiri. Saya lagi bukan sekarang ni, Anim. Selepas ini Prof, saya nak bincang dengan Prof juga lah ni, Anim. Mungkin lain topik. Ya, silakan saudara. Tiba-tiba sekarang ni diwujudkan satu persepsi baru, UMNO mesti melalui pemilihan. Sebab dia kata tadi nakoda mesti ditukar. Okey? Mesti ada pemilihan daripada UMNO, baru ada pilihan raya. Saya kata ini satu pemikiran macam mana? Kalau mereka pengamat politik, Prof boleh mengesah kepada saya, sejak daripada dulu lagi, setiap kali kita nak mengadakan pilihan raya, maka parti UMNO akan meminta kepada ROS supaya ditangguhkan pemilihan parti. Itu memang dari dulu lagi. Sama ada zaman Dr. Sri Najib, zaman Dr. Mahathir, zaman Pak Lah. Saya tak very sure dengan zaman era Hussein On ataupun era Tun Razak. Tetapi seingat saya, era Dr. Mahathir, apabila kita nak mengadakan pilihan raya umum, selalunya UMNO akan minta penangguhan daripada ROS dalam pemilihan kepimpinan dalam parti. Begitu juga zaman ini Pak Lah. Saya masih ingat lagi, Prof, kita tak boleh denikan bahawa bila kita nak ada pilihan raya, maka UMNO selalunya, kerana waktu itu UMNO dominan, kita memerintah, kita akan bagi tahu pada ROS bahawa minta ditangguh 18 bulan. Kerana kita akan mengadakan pilihan raya. Bila tak tahu. Tapi tiba sekarang ni tiba-tiba dah jadi terbalik. Itu yang saya kata sekarang, sejak pilihan raya umum ni, Hanim, sejak pilihan raya 14, kita mengalami kesongsangan yang songsang dalam politik.
Parti yang kecil jadi pemerintah. Dr. Mahathir. Kan? PKR menang besar, DAP menang besar. Dia dengan bermodalkan 13 kursi, dia jadi Perdana Menteri. Berlaku langkah Sheraton. UMNO mempunyai 42 kursi. PBM cuma ada bermodal 6 kursi. Perdana Menteri bagi pada Tan Sri Muhyiddin, songsang lagi. Sekarang ni nak pilihan raya ni, kalau betul nak buat pilihan raya, tiba-tiba mesti pemilihan parti dulu. Tak kekesongsangan dia orang ni. Sedangkan untuk makluman Hanim, UMNO jadah waktunya pada November. Timbalan Presiden dah mengatakan bahawa by November kita akan mengadakan kita punya pemilihan parti. Okey? Artinya bulan November. Apa ada masalah? Sebab jadah waktu untuk kita menghadapi pilihan raya umum adalah pada 9 Mei. Selepas 9 Mei, kalau kita tidak mengadakan pilihan raya, maka negara kita dah tak ada parti, tak ada. Dengan sendirinya kerajaan itu terbubar. Apa bezanya Mei dengan November? So bagi saya sebelum November apa semua tu, buatlah pilihan raya. Itu pandangan saya. Okay, apa kata Prof? Itu pandangan daripada Saudara Kamal. Tak, betul. Ya, okay, tak, Hanim. Tak, betul. Saya nak sambut sikit Datuk Kamal kata, kenapa UMNO mau mengelakkan pilihan raya menjelang pilihan raya umum adalah untuk mengelakkan perpecahan. Sebab selalunya pemilihan dalam UMNO tu mesti ada kem-kem dia. Dan kita tahu strategi kenapa mereka paksa supaya UMNO mengadakan pemilihan parti adalah untuk menghapuskan dikatakan kepimpinan sekarang ni lah, ataupun lebih tepat lagi untuk menghapuskan ataupun menukar presiden sekarang. Itu strategi mereka. Dan 2-3 hari lepas, kenapa ditekankan bahawa pilihan raya umum sepatutnya biar habis satu penggal Datuk Seri Ismail Sabri adalah pertama untuk dikatakan satu pandemik, itu biasalah dalam keadaan pandemik. Yang kedua adalah untuk membiarkan Datuk Seri Ismail Sabri menguruskan kerajaan. Tapi niat tersiratnya adalah supaya untuk memaksa UMNO mengadakan pemilihan mereka sebelum PRU 15. Tujuannya adalah mungkin mereka merasakan bahawa Datuk Seri Zahid ni akan dapat ditewaskan, diturunkan, mungkin dengan masalah mahkamah sekarang, mungkin dapat ditewaskan. Tapi bagi saya, dalam keadaan sekarang, akar umbi UMNO terutama sekali adalah dikatakan mempunyai keyakinan terhadap Presiden sekarang. Jadi ini dikatakan bahawa strategi mungkin kalaulah dipaksa UMNO melakukan pemilihan sendiri sebelum PRU, maka kemungkinan Datuk Seri Zahid akan menang dan akan menjadi bertambah kuat. Mungkin strategi ini boleh makan diri sendiri mereka yang memaksa supaya pemilihan dilakukan. Jadi ini yang dikatakan dilemanya sekarang, strategi untuk mengadakan pemilihan. Kerana kita tahu kalau ada pemilihan dalam parti, sudah pasti berkocak itu parti itu akan menjadi lebih kuat lagi, Hanin. Ya. Dan saya bersetuju dengan apa ni, dengan pandangan apa Prof. Bahawa kedudukan Presiden parti ini berbeza. Dia saya selalu katakan, Perdana Menteri India, dia tidak memimpin parti parti Kongres. Presiden Indonesia, Pak Jokowi, dia tak memimpin parti Golkar. Ada banyak negara lain, Perdana Menteri tak semestinya memimpin parti itu sendiri. So kita sekarang ni dalam dinamika politik baru ni, Prof, seharusnya kita tahu membezakan antara kepimpinan parti dengan kepimpinan kerajaan. Saya dah bercakap berkali-kali, tak pernah dengar apa Presiden kata dia nak jadi Perdana Menteri. Jadi nak dikacau dia apa hal? Satu. Yang kedua, bila dia katakan tak boleh nak adakan pilihan raya kerana pandemik. Jadi kena tunggulah sampai habis akhir 2023. Itu kenyataan daripada Khadijah Jamaluddin. Saya nak tanya Khadijah Jamaluddin, kenapa dia buat kerja Tuhan? Mampukah dia mengesahkan pada 9 Mei 2023, maka epidemik virus corona zero? Boleh dia jamin? Sedangkan sekarang ni saya dah dapat 3 dos pun seriau juga ni. Ini itu persoalan pertama. Persoalan kedua yang saya nak bangkitkan adalah kenapa kita takut mengadakan pilihan raya sekarang? Apa masalahnya sebenarnya? Yang sebenarnya adalah orang-orang keliling yang merasakan
mungkin mereka tak selamat. Mereka tidak akan dipilih lagi. Sebab itu nak ditangguh. Sedangkan waktu dah dekat. Kita ada pilihan raya. Yang kena yang ketiga, saya bersetuju. Sahabat saya Datuk Lokman Adam, dia berlasah bagai nak agak lah, dia kata bahawa Perdana Menteri nak bincang dengan Kabinet untuk menentukan sama ada nak buat parlimen dan sebagainya. Sejak bila pula Perdana Menteri kena bincang dengan Kabinet? Zaman Dr. Mahathir, siapa pun tak tahu. Tiba-tiba I want to call a snap elections. Begitu juga dengan Pak Lah. Begitu juga dengan Sri Najib. Tak ada, tak. Dan sekarang ini, kalaulah Datuk Ismail Sabri dia nak pergi berjumpa dengan Kabinet, jangan lupa dalam Kabinet tu ada PAS. Dalam Kabinet ada PBM yang sekarang ni dalam keadaan cukup renggang, cukup tak boleh bermasalah dengan UMNO. Takkan dia nak setuju, sebab jangan lupa Datuk Ismail Sabri adalah naib Presiden UMNO. Kenapa nak diantuk-antukkan dia ni? So Datuk Ismail Sabri teruskan usahanya untuk menangani masalah ekonomi negara, masalah apa ni pandemik, okey, virus corona dan juga pelabur-pelabur asing lebih cepat kita selesaikan supaya kita mendapat sebuah kestabilan politik. Bila negara kita stabil politik, memberi keyakinan kepada pelabur. Sekarang ni pelabur-pelabur kita lari lentang pukang. Tiap-tiap masa kita dengar laporan lari ke Indonesia, lari ke Vietnam. Sedangkan dulu kita is the leading. Why? Kerana kestabilan politik, Anim. Dengan adanya kestabilan politik, maka pelabur lebih yakin. Sekarang ni kedudukan kewangan kita pun dalam segi beza dengan negara luar pun lebih teruk lagi. Kita menghadapi masalah yang dihadapi oleh rakyat, kenaikan barang yang tak mampu ditangani. Sekarang ni Perdana Menteri nak buat macam mana? Sebab kerana dia punya, kalau dia pecat Natalinggi daripada Sarawak dia cari sokongan. Tak boleh nak buat apa. Kalau pecat ini Datuk Rasul Wahid sebagai Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hawa Pengguna, PBM cari sokongan. Tak boleh juga. Jadi dalam keadaan yang tercekik tulang ni, the best thing, we go for general election, kita dapatkan satu pembentukan. Macam mana kata Datuk Seri Zahid Hamidi, yang dia orang marah sama Datuk Zahid Hamidi, saya yakinlah, sebab dari awal lagi sebelum rangka Sheraton, apabila Pakatan Harapan ternyata terbukti tidak mampu melaksanakan apa yang dijanjikan. Kena ingat, Pakatan Harapan pimpinan Dr. Mahathir. Bukan Datuk Anwar Ibrahim. Datuk Anwar Ibrahim tak ada apa-apa pun. Dr. Mahathir dan Dr. Wan Azizah. Ini realitinya, ya. Dan ini tak pernah terlaksana. So berlaku langkah Sheraton. Bila berlaku langkah Sheraton, tuntutan UMNO apa? Mula-mula nak sokong Dr. Mahathir. Dia Dr. Mahathir tak nak mengerti. Okey, tak ada masalah. Kita minta adakan pilihan raya. Prof, jangan lupa Prof, ini kenyataan Presiden UMNO. Dia nak pilihan raya. Tapi tak apalah, sebab istana kata keadaan tak sesuai lagi, biarlah ni lantik. Akhirnya terlantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tapi ada perjanjian antara Perdana Menteri dengan Presiden UMNO, selewat-lewatnya bulan Ogos kita harus akan mengadakan pilihan raya umum. Tidak terlaksana. Jadi sekarang ini tuntutan Presiden UMNO, dia tak boleh nak withdraw. Presiden kata tak pilihan raya. Jadi jangan marah Presiden UMNO. Bukan kita tamak nakkan kuasa tu untuk Presiden UMNO. Tidak. Kita nak supaya dapat dominan kuasa begitu, membentuk kerajaan. So dia akan berusaha untuk melepaskan diri dia di mahkamah. Let him on trial. Tak ada masalah. Dan Datuk Ismail Sabri nak jadi Perdana Menteri, teruslah. Tetapi iaitu yang saya kata apik lempang ni lah. Prof, what you say, Prof? Baik Prof, sebelum tu saya masih ada lagi beberapa soalan. Saya risau perbincangan kita pada malam ini lanjut menjadi 2 jam. Kita stay di studio pada malam ini. Baik, saya ada soalan yang seterusnya kepada Prof. Prof mengatakan bahawa MN masih ada harapan, dan kita lihat di Selangor, contohnya mahu MN ini diteruskan di Selangor, Saudara Kamal. Jadi tindakan ini seolah-olah tidak menghormati institusi Presiden UMNO itu sendiri. Komen Prof? Tidak.
institusi presiden mahukan muafakat nasionaliti hidup. Jadi apa yang berlaku di Selangor itu mahukan muafakat nasional itu berbeza dengan apa yang berlaku di Terengganu seperti kata Datuk Kamal tadi. Kerana di Terengganu mungkin lain sikit. Mereka nak langgar aja. Tapi dalam hal ini yang dikatakan bahawa masih terdapat percanggahan dalam dikatakan dalam negeri-negeri, ada negeri yang tidak mahu muafakat nasional, ada negeri yang mahu muafakat nasional. Jadi ini bergantung kepada satu-satu negeri, keadaan politik negeri-negeri itu sendiri. Dan dalam negeri itu dikatakan banyak hulu balang politik yang mereka merasakan mereka boleh berdikari antara sendiri, dan mungkin di Selangor mereka melihat mereka perlu bekerjasama dengan PAS demi untuk dikatakan mengalahkan Pakatan Harapan. Tapi dalam hal ini dikatakan agak unik. Saya setuju dengan Datuk Kamal bila mengatakan Perdana Menteri mempunyai kuasa sama ada untuk menentukan bila pilihan raya, bila parlimen itu dibubarkan, dan Perdana Menteri sekarang adalah daripada UMNO. Jadi itu yang dikatakan tadi saya katakan agak menghairankan strategi kepimpinan PAS, dan juga kalau Perdana Menteri daripada UMNO tu sepatutnya kuasa itu dipegang oleh UMNO, tapi ianya tidak berlaku. Dan kita lihat 2-3 hari lepas ada satu kumpulan yang mengatakan bahawa biarkan Datuk Seri Ismail Sabri menjalankan tugas sehingga habis penggal 2023, dan dalam tu termasuk juga Pakatan Harapan juga menyatakan sokongan. Dan kita tahu kenapa Pakatan Harapan menyatakan sokongan adalah pada ketika ini mereka belum sedia lagi. Mana tahu dalam 7 bulan, 8 bulan ni mereka sudah bersedia. Kemungkinan kalau PRN Sarawak, DAP, PKR umpamanya mendapat keputusan baik, mungkin mereka akan mengatakan mereka bersedia. Mereka boleh mengubah fikiran bahawa mereka juga mahukan dikatakan pilihan raya. Tapi pilihan raya itu penting. Kerana pada ketika ini kerajaan yang dibentuk sekarang bukan daripada mandat daripada rakyat. Penting itu adalah mandat daripada rakyat. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku di Melaka dan kemungkinan besar sekarang ni di Sarawak, sebenarnya pilihan raya itu boleh dilakukan. Cuma bila mereka menggunakan isu pandemik, tidak boleh diadakan pilihan raya. Kita tahu apa sebenarnya sebab yang lebih besar kenapa pilihan raya itu tidak dapat diadakan. Tapi seelok-eloknya adalah kerajaan yang ditubuhkan itu adalah daripada mandat rakyat. Itu yang penting. Bila mandat itu daripada rakyat, maka dasar yang dibuat, keputusan yang dibuat adalah lebih kuat dan lebih mudah lagi. Ya, sebab saya nak respon apa yang dinyatakan oleh Prof tadi, bahawa ini adalah kerajaan yang perlu diteruskan kerana kita memerlukan mandat rakyat. Kena terima hakikat. Jadi sebab berarti yang diorang buat press conference tu Prof, mengatakan bahawa kerajaan ini perlu diteruskan kerana ini merupakan mandat rakyat. Ini yang saya kata, tolonglah jangan memperbodohkan rakyat. Mandat rakyat 2018, pilihan raya yang ke-14 dulu adalah Pakatan Harapan. Full stop, Kalash. Bukan UMNO, bukan PAS, bukan PBN. Parti Keadilan. Itu kehendak rakyat. Kita kena berpegang. Jadi tak boleh bagi alasan bahawa kerajaan ini teruskan kerana ini adalah kehendak rakyat. Jangan menjadikan rakyat sebagai modal untuk politik. Saya tak bersetujulah. Bagi saya, apa-apa keadaan pun, yang paling penting sekarang ni, saya bersetuju dengan Prof, kita perlu memerlukan mendapat mandat semula. Serahkan, kerana jeda waktu dah dekat. Ya. Okey, kita cuma ada tinggal lebih kurang, paling lewat pun setahun, setahun berapa bulan, dah setahun 2 bulan, setahun 3 bulan je lagi. Okey, kita terpaksa mengadakan pilihan raya umum. Okey, why not buat sekarang? Daripada menanti lagi, menunggu lagi dengan perbolom datang, kita berbolok-bolok lagi, pemimpin duk bergaduh, bercakaran apa semua. Call once for all, berikan balik mandat itu pada rakyat. Must understand, Hanem, dalam sistem demokrasi, suara rakyat adalah kuasa keramat. Saya selalu mengatakan, suara rakyat, kuasa keramat. So, pulangkan balik pada rakyat. So, let the rakyat yang menentukan. Apa yang susah sangat ni? Apa yang susah sangat ni ya? Ini suara hati dan saudara Kamal. Pilihan raya masih lagi tidak diadakan kerana pandemik COVID-19. Dan Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan bahawa nasib MN akan ditentukan oleh 191 bahagian UMNO dalam PAU yang dijangka pada 18 Disember ini. Dan siapa kata? Datuk Seri Ahmad Maslan.
Oh, Siti Agung. Okey, okey. Siti Agung menyatakan bahawa nasib MMN akan ditentukan oleh 191 bahagian UMNO. Saya ingat silap tu. Maksud Siti Agung, dia mengatakan apa-apa permasalahan UMNO ini akan ditentukan melalui Perhimpunan Agung. Kita bermula hari Sabtu ni, semua bahagian di seluruh negara akan mengadakan persidangan. Dan melalui usul nanti, hendaklah dihormati. Sebagaimana parti punya perhimpunan yang lalu, 145 bahagian, Prof, correct me if I'm wrong, 145 bahagian membuat keputusan memutuskan dengan PBM. Masalah apik lempang ni lah yang nak kekalkan lagi. Mesti ada kewujud jual persepakatan, mesti ada muafakat antara parti lain. Ahli UMNO akar umbi last parti punya General Assembly memutuskan peringkat bahagian 145 memutuskan dengan PBM. Bawa ke Perhimpunan UMNO. Sebulat suara. Ada yang tak bersetuju seorang aja, Saidan Kasim. Yang lain sebulat suara mengatakan bahawa kita tak mau kerjasama dengan PBM. Putuskan dengan PBM. So inilah masalah yang ada sekarang ni. Sebab itu apa yang dimaksudkan oleh Datuk Ahmad Maslhat sebagai Siti Agung, apa-apa pun biarlah keputusan dibuat oleh akar umbi untuk persidangan bahagian. Bahagian buat usul ke Perhimpunan UMNO. Perhimpunan UMNO memutuskan. Kalau Perhimpunan UMNO mengatakan kalau ini keadaannya susah sangat, Prof. Kita dah buat baik, kita dah ikut cakap begini, masih tak nak lagi, masih sayang lagi si dia sebelah sana tu, teruskanlah perkahwinan anda, biarkanlah aku sendiri. Macam mana doktor ini, bagaimana Azmi? dengan komen Prof? Apakah nasib NN pada PAU 18 Disember ini, Prof? Saya masih berpegang bahawa ketika ini mufakat nasional hanya separated saja, separation saja. Masih ada dikatakan cahaya-cahaya yang boleh dikatakan untuk memujuk PAS. Dan betul, usul bahagian 145 itu dikatakan bahawa tak mahu bekerjasama dengan PBBM kerana kita tahu penubuhan PBBM itu untuk membunuh UMNO. Tapi cara mufakat nasional ini, kewujudan mufakat nasional ini yang dikatakan cara terbaik untuk menghapuskan PBBM. Dan mungkin PAS juga tahu, ini dikatakan mereka tidak mahu PBBM itu terkubur kerana mereka terlampau terhutang budi terhadap Parti Bersatu itu, kemungkinan. Tapi harapan saya adalah resolusi yang akan keluar ini akan mempertingkatkan lagi kekuatan akar umbi yang mahu menghidupkan mufakat nasional. Tak payah sebut PBBM pun tak apa. Kerana jikalau mufakat nasional itu dihidupkan, PBBM Bersatu itu akan tersepit. Akhirnya, kalau mereka nak bersendirian, maka PR15 adalah pilihan raya yang terakhir bagi mereka. Mahu tidak mahu, mereka terpaksa menyertai mufakat nasional itu sendiri. Tapi kalau mereka mencedai mufakat nasional, maka UMNO dan PAS mempunyai kuasa. Jadi itu yang dikatakan saya melihatnya jikalau PAS bersetuju. Tapi masalahnya PAS tak bersetuju. Jadi itu yang macam mana nak memaksa kepimpinan PAS itu, saya melihat hanyalah akar umbi PAS yang boleh memaksa dikatakan kepimpinan mereka. Menarik bila Datuk Kamal sebut tadi kenapa susah sangat nak adakan pilihan raya sekarang adalah pertama sebab Melaka lah. Kenapa mereka tidak mahu. Dan kedua adalah ada yang dalam kerajaan sekarang kemungkinan akan kehilangan jawatan. Sebab itu mereka seboleh-bolehnya nak menangguhkan pilihan raya itu. Dan bagi Pakatan Harapan, mereka tahu mereka belum bersedia lagi. Sehingga kan Perdana Menteri, calon Perdana Menteri mereka pun, mereka tak tahu lagi. Mereka masih berbalah siapakah calon Perdana Menteri mereka. Jadi Pakatan Harapan masih belum bersedia. Dan kita tahu kenapa dikatakan bahawa pilihan raya itu ramai yang menolak pada ketika ini, Hanim. Baik, Prof. Saya ada soalan untuk Prof dulu, Saudara Kamal. Boleh kita ajak kepada Prof dulu? Ya, saya bersetuju dengan Prof cakap tu. Artinya, Hanim, di saat musuh bergolak, this is the best time for you to call for the election. Yeah. When your enemy is getting stronger, you nak berlawan buat apa? Ini sebab itu saya katakan UMNO sekarang ni, this is the time, this is the best. Apa hal pemimpin UMNO setengah-setengah dia kata, no, it's a long time. Kita mesti berjiwa besar. I tak tahu, Prof, macam mana pandangan you? Tak, itu yang mengherankan saya, Hanim. Sebab Perdana Menteri adalah daripada UMNO. Dan Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk membubarkan. Tapi ini tak berlaku. Jadi ini yang mengherankan.
sebenarnya lebih keheranan saya terhadap kepimpinan PAS, hairan saya lebih besar lagi terhadap kepimpinan kerajaan dalam UMNO itu sendiri. Jadi ini yang dikatakan membuatkan kita merasa ada sesuatu yang tak kena, ada sesuatu yang mereka fikirkan bahawa pilihan raya tidak boleh diadakan pada ketika ini. Prof, kita lihat sekarang ini situasinya di mana telah timbul perpecahan antara Muafakat Nasional dan parti-parti PN dan juga UMNO, dan jelas melalui kenyataan veteran Tengku Razali juga menolak MN, dan juga di pihak Pantai Timur contohnya jelas menolak MN. Jadi sebagai pemerhati politik, Prof, apakah nasihat Prof kepada Zahid yang kini berada dalam situasi di mana Presiden yang disalahkan dan perlu ditukar untuk menyelamatkan MN ini, Prof? Tidak. Kenapa ada unsur-unsur untuk menukar Presiden supaya Muafakat Nasional itu dapat dihidupkan adalah mereka sebenarnya tidak mahu Datuk Seri Zahid memimpin UMNO menjelang PR15. Kerana kalau itu berlaku, ada kalangan-kalangan dalam UMNO sekarang ini yang menjadi ahli parlimen kemungkinan besar tidak dicalonkan. Kemungkinan itu yang paling ditakuti oleh mereka. Tapi bagi saya, bukan masalah Presiden UMNO Muafakat Nasional itu tidak dapat dihidupkan. Bagi saya itu bukan kesalahannya. Kesalahannya adalah kekangannya juga adalah terhadap kepimpinan PAS itu sendiri. Adakah mereka tak suka dengan Presiden UMNO itu saya tak tahu. Tapi saya tak nampak daripada kenyataan kepimpinan PAS mereka tidak menyukai kepimpinan UMNO, Presiden UMNO, saya tak nampak itu. Jadi saya rasa hidup matinya Muafakat Nasional itu bukan kerana masalah Presiden, bukan. Tetapi dikatakan orang sekeliling yang dikatakan tidak senang dengan Presiden yang mahu menukar supaya UMNO menjelang menghadapi PR15, Presidennya adalah orang lain. Seperti kata Datuk Kamal itu, tidak mengherankan kalau Presiden tidak menjadi Perdana Menteri. Tapi itu tradisinya. Tapi ini telah berlaku. Tapi benda itu dikatakan boleh dipecahkan tradisinya. Jadi bagi saya ramai yang takut bahawa jikalau Datuk Seri Zahid masih menjadi Presiden, maka beliau boleh menjadi Perdana Menteri kalau PRU itu dijalankan di mana Datuk Zahid adalah Presidennya, Hanim. Baik, Datuk. Ya, bagi saya masalahnya sebagai ahli politik yang berwibawa, perlu apa takut pada bayang-bayang? Seorang pejuang, seorang ahli politik yang hebat, dia tak perlu takut. Kalau ada jiwa penakut tu, Hanim, you balik ke rumah, belakang rumah you tu ada pokok pisang. Pokok pisang tu tinggi melangit. Bila sampai bulan mengambang, bayu sepoi-sepoi bahasa bertiup, kerana kamu penakut, kamu kata itulah langsuyo, itulah hantu. Kenapa ini ada daripada jiwa seorang pejuang? Kita kena berbesar jiwa, besar hati. Apa masalah? Kita sepatutnya bangga mempunyai presiden yang meletakkan diri dia, you can do anything to me, but my party come first. Jangan lupa, balas selepas saja UMNO kalah, Dr. Mahathir panggil Datuk Zahid, minta semua ahli parlimen masuk dalam PBM, bubarkan UMNO. Bagaimana dia buat UMNO dimatikan, naik UMNO baru. Zahid Hamidi kata, no way, saya harus berjuang untuk parti saya. So kalau gitu kata Dr. Mahathir, you have to face whatever the consequences lah. Dalam keadaan begitu, dia kata, kawan mate, saya hairan kenapa ahli UMNO mempunyai jiwa yang penakut, yang tak kerti berterima kasih, yang tak tahu melihat perjuangan kawan ni. Dia bukan nak jadi Perdana Menteri. Yang dia nak UMNO itu solid, mencapai kejayaan. Bukannya diri dia. I'm not important. The most important is the UMNO. Yang paling penting adalah rumah. Sekarang ni rumah dah siap dah, amin. UMNO sudah diyakini. Dulu orang tak yakin. Bila kita kalah dalam pilihan raya dulu, Prof, nak pakai baju UMNO apa orang malu. Sekarang ni rumah dah siap. Ramai orang melihat berkeyakinan dengan UMNO. Dalam rumah yang begini cantik, takkanlah tendang bapa. Anak apa kamu ni? UMNO ni Melayu. Budaya Melayu tu ada menghormati ibu bapa. Tak pasal-pasal nak kuih bapa ni apa hal?
Sedangkan dia tahu bapaknya menghadapi masalah dengan isteri yang nombor satu. Ya. Nombor dua. Ya, ya. Baik, Saudara Kamal dan Prof, kita sebenarnya dah berada di penghujung perbincangan. Okey. Ya. Kalau saya teruskan, mungkin kita akan berjumpa pada esok pagi. Kerana perbincangan antara Prof dan Saudara Kamal sangat menarik pada malam ini sebenarnya. Dan ini soalan saya terakhir kepada Saudara Kamal. Dengan tajuk kita, tukar nahkoda UMNO untuk MN. Jadi sekiranya Muafakat Nasional ini masih lagi diterima oleh UMNO sendiri, apakah yang sebenarnya mungkin nasihat Saudara Kamal kepada pimpinan PAS sendiri untuk menjaga keluarga ini dengan lebih baik sebenarnya, Saudara Kamal? Saya nak tanya pada orang UMNO, warga PAS lagi. You nak pemimpin UMNO yang macam mana? Kalau pemimpin UMNO yang ada ketakwaan dari segi agama, yang apa semua, kerana dia dicalahkan oleh tuduhan yang 2-3 tahun, belum tahu lagi. Itu terpulang pada mahkamah. Okey, you nak pemimpin macam mana? Kalau nak pemimpin ada kekuatan agama, Datuk Zahid Hamidi dia kena sebab dia menyebutkan Yayasan Akabudi itu, sebab dia nak buatkan sekolah tahfiz, dia buat lebih banyak surau, banyak masjid, anak yatim. Adakah ini tidak menyantuni dengan PAS punya aliran pemikiran? Ataupun nakkan pemimpin baru, dinamika politik, PAS nak tengok supaya pemimpin UMNO ini mesti memandang ke London, mesti memandang ke Amerika. The new brief of UMNO. Bagi saya tak betul. Dan paling penting, Hanem, bukan menukarkan Zahid Hamidi akan menyelesaikan masalah MN. Whoever menjadi presiden UMNO ataupun nakhoda batera UMNO ini, kalau akar Robi tak terima juga. Sebab itu Datuk Ahmad Maslan menyatakan akan ditentukan oleh PAU. UMNO menyantuni, melayani segala keputusan daripada akar umbi. Ini bukan kehendak Zahid Hamidi. Kalau akar umbi tak nak Muafakat Nasional, dia pun tak boleh buat apa. Tak usah nak bawa cemati lah. Tak tahu Prof. Baik, Prof, ini juga soalan yang sama kepada Prof. Prof sebagai analisis politik, bagaimana Prof jika MN ini diteruskan dan diterima oleh antara UMNO dan juga pucuk pimpinan PAS sendiri, Prof? Ya, kalau Muafakat Nasional itu diteruskan, bagi saya menjelang PRU15, ia akan menjadi kuasa dominan di Semenanjung. Dan besar kemungkinan akan dapat menubuhkan kerajaan. Jadi harapan saya adalah akar umbi, akar bersidang 2-3 hari lagi akan melihat bahawa Muafakat Nasional itu dikatakan sebagai senjata yang paling kuat. Saya masih ingat ya Datuk Kamal dan Hanim, 2019 sebelum 14 September tu, 13 September diadakan satu dikatakan intellectual discourse dan UMNO memanggil saya. Dan pada ketika itu saya masih penjawat awam. Dan ketika itu diskurs itu adalah di atas landasan pembangkang kerana UMNO dan PAS ketika itu adalah pembangkang. Saya berasa bersalah nak dikatakan turut serta kerana saya penjawat awam. Penjawat awam dikatakan tidak boleh menyertai dikatakan aktiviti-aktiviti pembangkang. Tapi saya melihat itu adalah satu wadah yang penting, Muafakat Nasional. Walaupun sukar UMNO PAS itu untuk bergabung, itu adalah cara terbaik untuk dikatakan memperkuatkan dari segi politik untuk orang Melayu dan orang Islam. Jadi harapan saya adalah saya masih berpegang bahawa Muafakat Nasional itu masih belum mati. Dan menjelang PRU15, ramai yang akan dikatakan akan mengubah fikiran bahawa akan bertukar haluan bahawa Muafakat Nasional adalah jalan terbaik untuk politik Malaysia. Amin. Baik, itu daripada Prof. Muafakat Nasional dalam jalan terbaik untuk menyelamatkan politik Malaysia. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Saudara Kamal, Amir dan juga Prof. Azmi kerana sudi bersama dengan Sumber Kini pada malam ini. Perbincangan yang cukup hangat daripada awal sehingga ke akhir. InsyaAllah ada rezeki kita akan menjumpa kedua-dua panel ini bertemu sekali lagi, mungkin dalam topik politik yang lebih panas, lebih hangat. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang menonton sehingga ke akhir rancangan. Kalau Hanim boleh sebutkan nama satu-satu yang Hanim nampak dari skrin, Muhammad Harun, Wan Hassan, Pak Kado, dan ramai lagi sebenarnya yang Hanim perasan komen-komen anda. Hanim minta maaf jika Hanim tidak dapat membacakan komen anda satu persatu. Dan apa yang boleh dikatakan berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, tidak perlu untuk menukar presiden. Yang penting daripada akar umbi itu yang perlu memberikan kerjasama yang baik agar Muafakat Nasional yang ditubuhkan pada 2019 ini dapat sejahtera
dan harmoni menjelang PRU15 akan datang dan menjadikan ia satu muafakat yang cukup terbaik di politik Malaysia kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera.